Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mempengerusikan beberapa mesyuarat pada hari kedua sidang kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan yang diadakan secara maya melalui persidangan-persidangan video dari Baitul Mesyuarah Istana Nurul Iman. Pada sebelah pagi kemarin, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 berkenan mempengerusikan sidang kemuncak ASEAN Jepun ke-24. Pada sidang kemuncak tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan Japan International Cooperation Agency untuk terus membentuk program-program dalam meningkatkan kapasiti penduduk untuk menangani isu-isu semasa seperti keselamatan siber dalam menghadapi ketidaktentuan akibat revolusi industri keempat. Inisiatif-inisiatif berkenaan titah baginda akan menyumbang ke arah pembentukan keselamatan dan kedayatahanan manusia sejagat di rantau ini untuk memelihara kemajuan, pembangunan dan kemakmuran penduduk bersama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengetengahkan bahawa dalam beberapa tahun ini, Jepun merupakan rakan kongsi yang bernilai kepada ASEAN dan membantu ASEAN membangun dan maju dalam banyak bidang. Baginda memperakui sokongan dan bantuan Jepun kepada rantau ini dalam menangani pandemik COVID-19 melalui sumbangan vaksin kepada negara-negara anggota ASEAN termasuk negara Brunei Darussalam. In this regard, ASEAN appreciates Japan's contributions towards building the region's capacity to be more resilient in the face of public health challenges. The establishment of the ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases, which is supported by Japan, will certainly contribute towards this objective. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun, mengalu-alukan peluang untuk meningkatkan hubungan ASEAN-Jepun ke tahap baharu dengan mencadangkan sidang kemuncak komemoratif khas ASEAN-Jepun pada tahun 2023 bagi meraihkan ulang tahun ke-50 persahabatan dan kerjasama. Dalam tempoh pemulihan pasca pandemik, Tuan Yang Terutama menggalakkan untuk meningkatkan lagi kerjasama dalam perubahan iklim, kesihatan, pengurangan risiko bencana, transformasi digital dan pelaburan infrastruktur yang berkualiti. Tuan Yang Terutama Prayut Chan-o-cha, Perdana Menteri Thailand, selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-Jepun, menyampaikan kenyataan bersama ASEAN antara lainnya menyokong peningkatan kerjasama dalam kesihatan awam, meningkatkan kerjasama dalam jenayah rentas negara, memerangi keganasan dan keselamatan siber, penambahbaikan kepada rantaian bekalan serantau serta peningkatan hubungan serantau dan perkongsian dalam hubungan sosio-budaya. Dalam sidang kemuncak tersebut, para pemimpin ASEAN menyampaikan penghargaan atas bantuan Jepun dalam menyokong pemulihan ASEAN daripada pandemik COVID-19, termasuk sumbangan kepada dana respon COVID-19 ASEAN dan latihan penyelidik dan pakar untuk ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Disease. Para pemimpin juga menggalakkan peluang untuk mempergiatkan kerjasama dalam bidang-bidang termasuk ekonomi digital, infrastruktur berkualiti, pertumbuhan hijau serta kemudahan perdagangan dan pelaburan ke arah pembangunan dan pemulihan yang mampan. Pada sidang kemuncak ASEAN Australia pertama, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan rasa puas hati bahawa perundingan untuk mempertingkatkan perjanjian perdagangan bebas ASEAN Australia New Zealand sedang berjalan dengan baik
dan menaruh harapan bagi penyelesaian perjanjian tersebut dalam tempoh yang bersesuaian. Selain itu, ASEAN dan Australia juga bersetuju untuk mewujudkan perkongsian strategik komprehensif antara ASEAN dan Australia yang bermakna substantif dan saling menguntungkan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah bahawa sidang kepuncak tahunan ASEAN-Australia yang buat julung kalinya diadakan menandakan lembaran baharu dalam hubungan ASEAN bersama Australia, rakan dialog ASEAN yang pertama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengakui bahawa pandemik COVID-19 yang berpanjangan telah memberi impak besar terhadap penduduk-penduduk seperti sumber pendapatan, cara hidup dan kebajikan termasuk kesihatan mental mereka. Baginda juga menzahirkan penghargaan atas sokongan padu Australia dalam bekerjasama dengan negara Brunei Darussalam dan Malaysia untuk mengangkat agenda kesihatan mental di rantau ini. Sehubungan itu, Baginda ingin melihat inisiatif pembinaan kapasiti dan perkongsian kepakaran serta pengalaman di kalangan para pegawai dan para belia untuk menangani isu tersebut. Baginda mengambil maklum bahawa ASEAN terus sahaja menghadapi ketidaktentuan ekonomi serantau dan global ketika dalam pemulihan pandemik COVID-19. One way to overcome these challenges is by upholding the rule-based, open and inclusive multilateral trading system. In this context, I encourage intensifying trade activities and strengthening trade arrangements between ASEAN and Australia. Sementara itu, The Honourable Scott Morrison, Perdana Menteri Australia menegaskan bahawa kestabilan serantau ASEAN adalah penting kepada Australia menjurus kepada perkongsian berkekalan yang terbuka, inklusif dan berdaya tahan. Dengan ASEAN berada di tengah-tengah Indo-Pasifik, Australia mengesahkan komitmen dan sokongannya terhadap 4 bidang keutamaan, iaitu kerjasama maritim, kesaling hubungan, pembangunan mampan dan ekonomi sejajar dengan pandangan ASEAN untuk Indo-Pasifik. Tuan Yang Terutama Van Kam Vipavan, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos, selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-Australia semasa menyampaikan ASEAN Common Statement, antara lainnya mengalu-alukan komprehensif, menghargai penyataan Australia dalam mekanisme pimpinan ASEAN dan komitmennya terhadap pemusatan ASEAN, menyokong pelaksanaan perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif serantau dan menaik taraf perjanjian perdagangan bebas ASEAN, Australia, New Zealand dan program unggul sosio budaya termasuk pertukaran antara rakyat dan pendidikan. Pada sidang kemuncak itu, para pemimpin menyatakan penghargaan terhadap inisiatif Australia dalam meningkatkan bekalan vaksin di rantau ini serta menyeru bagi kerjasama lanjut dalam bidang kesihatan awam. Terdapat keperluan untuk menangani cabaran-cabaran berikutan pandemik COVID-19 melalui pelaksanaan pelan tindakan yang berkaitan dan penglibatan yang membina. Para pemimpin menggalakkan peningkatan kerjasama dalam bidang utama seperti ekonomi digital, keselamatan siber, bandar pintar serta mempertingkatkan peranan wanita dalam pembangunan sosioekonomi. Semasa sidang kemuncak ASEAN Plus 3 ke-24 Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 bertitah menegaskan semula bahawa mekanisme ASEAN Plus 3 akan terus sahaja relevan sebagai pemangkin pertumbuhan bagi pembangunan di rantau Asia Timur dan kejayaan ASEAN Plus 3 adalah atas kerjasama rapat dan keupayaan bersepadu ketika menghadapi krisis. Ini boleh dilihat melalui tindak balas yang cepat terhadap penularan COVID-19 serta usaha bersepadu ke arah pemulihan serantau. Baginda menekankan kepentingan untuk memastikan vaksin COVID-19 dihasilkan dan diedarkan secukupnya kepada semua yang memerlukan di rantau ASEAN, memandangkan kemunculan varian-varian COVID-19 di rantau ASEAN.
On this note, the timely entry into force and implementation of the RCEP agreement would hasten our regional economic recovery efforts. It is also important that we strengthen our cooperation on the digital economy to be able to capitalize on the benefits of the fourth industrial revolution. Tuan Yang Terutama Moon Jae-in, Presiden Republik Korea selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN Plus 3 dalam kenyataannya menyokong pemulihan inklusif APT melalui pengagihan vaksin yang seksama dan tepat pada bawah New Southern Policy Plus dan Rangka Kerja Pemulihan Komprehensif ASEAN. Republik Korea mengesahkan komitmennya untuk meningkatkan bantuan pembangunan luar negara dalam bidang perubahan iklim, penjagaan kesihatan dan ekonomi digital. Tuan Yang Terutama berharap Pelan Kerja APT untuk 2023-2027 akan menggabungkan cara-cara bagi menggalakkan pertumbuhan inklusif untuk membina semula dengan lebih baik. Ini diikuti oleh ucapan Tuan Yang Terutama Li Keqiang, Premier of the State Council of the People's Republic of China yang menghargai keazaman APT untuk bekerjasama dan kemajuan usaha sama dalam tindak balas terhadap pandemik COVID-19. China menyatakan sokongannya terhadap bekalan vaksin dan bahan anti-COVID untuk mengelakkan kekurangan bekalan serta lorong hijau. Tuan Yang Terutama berharap dapat meningkatkan lagi kestabilan rantaian bekalan di rantau ini melalui langkah-langkah pembendungan COVID-19. Manakala Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun, menggalakkan sokongan perubatan lebih lanjut di kalangan APT ke arah mencapai liputan kesihatan sejagat serta keperluan pemulihan ekonomi melalui perluasan pelaburan dalam infrastruktur berkualiti dan kepelbagaian rantaian bekalan. Tuan Yang Terutama juga menekankan bahawa ASEAN Outlook on the Indo-Pacific berkongsi prinsip asas yang sama dengan Free and Open Indo-Pacific yang penting untuk keamanan, kestabilan dan keselamatan serantau. Pada sidang kemuncak itu, para pemimpin APT menggesa untuk mempercepatkan pemulihan sosio-ekonomi melalui pengukuhan penyelarasan dasar dan pelaksanaan rangka kerja dan mekanisme serantau di kalangan negara APT. Adalah penting bagi APT untuk mendalami integrasi serantau dan bergerak ke arah mempertingkatkan pendekatan baharu dan fleksibel bagi penyesuaian dengan norma baharu. Pemimpin APT juga menyokong integrasi serantau yang lebih mendalam melalui peningkatan kerjasama dan pembangunan kapasiti dalam bidang-bidang kesihatan mental, ekonomi digital, pertanian dan bandar pintar. Pada penghujung sidang kemuncak itu, kenyataan ASEAN Plus 3 Leaders Statement on Cooperation on Mental Health amongst Adolescents and Young Children telah diluluskan. Malam tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mempengerusikan sidang kemuncak Asia Timur EAS ke-16. Semasa sidang kemuncak tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan terhadap sokongan kenyataan pemimpin EAS mengenai kerjasama kesihatan mental. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menzahirkan rasa puas hati dengan kenyataan EAS mengenai pelancongan dan pemulihan hijau yang akan melengkapkan visi bersama bagi menggalakkan tindak balas holistik dan menyeluruh terhadap pandemik berkenaan di samping membolehkan kemajuan ekonomi yang pantas sambil memastikan pembangunan yang mampan dan inklusif. Tindakan kolektif EAS boleh membawa kesan yang penting kepada seluruh dunia. Pandemik COVID-19 titah baginda telah membawa negara-negara untuk bekerjasama dengan lebih erat bersama institusi-institusi pelbagai hala seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia,
World Health Organization WHO dan Pertubuhan Perdagangan Dunia World Trade Organization WTO yang dapat mendukung usaha EAS dalam menangani kecemasan kesihatan awam yang sedang berlaku serta pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, baginda menggariskan bahawa vaksinasi merupakan kunci untuk mengatasi pandemik COVID-19 dan seterusnya menyeru kerjasama EAS bagi memastikan vaksin adalah mampu milik dan mudah diperolehi di seluruh rantau ini dengan mengambil kira sebahagian negara-negara ahli EAS adalah merupakan antara pengeluar vaksin COVID-19 yang terbaik dan secara keseluruhan menyumbang kepada lebih 70% pengeluaran vaksin global. Justru itu titah baginda, rakyat yang terkesan oleh pandemik berkenaan juga perlu diberikan tumpuan, terutamanya dari segi kesejahteraan mereka. ASEAN hopes to draw from the vast expertise of EAS participating countries to promote better understanding of mental health and improve its services in the region. These efforts are essential to assure our people that their overall well-being is important and will continue to be safeguarded. Semasa sidang kemuncak ini, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO turut menjelaskan mengenai tindakan-tindakan utama ke arah tindak balas dan pemulihan pandemik. Di samping itu, Setiausaha Agung ASEAN juga melaporkan kemajuan kerjasama EAS di mana EAS digalakkan untuk mewujudkan mekanisme serantau dalam menangani isu-isu kesihatan global dan memfokuskan kepada membina kedayatahanan ekonomi yang lebih kukuh. Manakala para pemimpin menekankan tentang peranan penting EAS dengan memanfaatkan sinergi bagi mengurus cabaran yang sama dalam mengekalkan keamanan, kestabilan dan kemakmuran di Asia Timur. Melangkah ke hadapan daripada pandemik COVID-19, para pemimpin EAS mengetengahkan kepentingan dalam menggalakkan keterangkuman dalam pertumbuhan ekonomi dan pemulihan rantau ini dengan mengukuhkan kerjasama dalam kesihatan awam, kesihatan mental, keselamatan siber, sirkular ekonomi, perubahan iklim dan pelancongan. Pada penghujung sidang kemuncak tersebut, para pemimpin EAS bersama-sama meluluskan East Asia Summit Leaders Statement on Mental Health Cooperation, East Asia Leaders Statement on Sustainable and Green Recovery, dan East Asia Leaders Statement on Economic Growth through Tourism Recovery. 115 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam kemarin membawa jumlah keseluruhan kepada 12,710 kes. Yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media, yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Menurut Menteri Kesihatan, 4 kluster baharu dikesan manakala jumlah kluster aktif 174 kluster, 228 kes disahkan sembuh sementara jumlah kes aktif 2,352 kes. Di bawah program vaksinasi kebangsaan, 81.4% daripada jumlah penduduk negara telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, manakala 57.8% melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Dalam pada itu, perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak
akan dijalankan di Pusat Kesihatan Muara esok 29 Oktober 2021 dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari dan pada hari Ahad 31 Oktober 2021 dari pukul 9 pagi hingga 2.30 petang khusus untuk penduduk Mukim Serasa dan sekitarnya. Sementara itu, sebagai persediaan bagi pelaksanaan vaksinasi di kalangan remaja berumur 12 hingga 17 tahun, borang persetujuan vaksinasi telah mula diagihkan kepada ibu bapa dan penjaga melalui Kementerian Pendidikan. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang tidak mengikuti sistem persekolahan rasmi pula, sesi vaksinasi khas akan diaturkan pada penghujung pelaksanaan program vaksinasi bagi remaja berumur 12 ke 17 tahun nanti. Hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semasa larangan keluar rumah, sebanyak 6 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun. Berhubung dengan bekas pesakit COVID-19 yang telah selesai menjalani pengasingan diri dan telah disahkan sembuh dari jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan menasihatkan kepada semua majikan bahawa bekas-bekas pesakit tersebut tidak perlu membuat ujian swab sebelum dibenarkan untuk bekerja semula. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan mengambil kira penilaian risiko Kementerian Kesihatan terhadap situasi pandemik COVID-19 di rantau ini dan dunia global dari semasa ke semasa. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menyatakan Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 memaklumkan mengenai pertimbangan keluar dan masuk negara Brunei Darussalam bagi perjalanan mustahak dari Republik India dan 4 buah negara di subbenua India dan Republik Indonesia kini dibolehkan semula bermula hari Isnin 1 November 2021. Kebenaran perjalanan masuk dan keluar negara bagi warga negara asing dari atau menuju 5 negara dari subbenua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh bagi perjalanan masuk semua warga negara asing yang berlepas dari atau melalui mana-mana lapangan terbang di subbenua India dan perjalanan keluar dari negara Brunei Darussalam menuju ke subbenua India. Kebenaran perjalanan masuk semua warga negara asing yang berlepas daripada atau melalui mana-mana lapangan terbang di Republik Indonesia sama ada secara penerbangan langsung maupun persinggahan melalui negara lain. Warga negara asing yang telah diberikan kebenaran awal untuk memasuki negara Brunei Darussalam dari negara-negara yang dinyatakan dan kemudiannya ditarik balik pada pengumuman terdahulu adalah dikehendaki untuk mengemukakan semula permohonan perjalanan masuk mereka sebelum memasuki negara Brunei Darussalam nanti. Perjalanan mustahak yang dimaksudkan adalah bagi pemegang pas kerja yang sah atau dikeluarkan lesen pekerja asing oleh Jabatan Buruh serta pemegang visa lawatan perniagaan dan profesional yang disokong oleh kementerian atau otoriti yang mengawal selia sektor masing-masing. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan adalah tertakluk kepada penelitian Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 dan Task Force Hal Ehwal Rentas Sempadan dari semasa ke semasa serta mengikut prosedur operasi standard yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan.